Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila hadratil anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala anbiya'i was salihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ila hadratil walidaina wa ajdadina wa jaddatina wa ala arwahi masyaykhina wa asatidina. خصوصا إلى حضرة الشيخ محمد بن الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudari para hadirin yang dirahmati sekalian, malam ini giliran kita membaca pelajaran tarikh. Maudhu' kita ataupun tajuk pelajaran tarikh kita pada malam ini ialah sifat qidam. Sifat qidam ini seperti mana yang kita maklum ialah sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita mempelajarinya dan wajib kita memahaminya, serta wajib pula kita meyakini. Sebulan yang sudah kita telah memperkatakan tentang sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, yaitu wujud. Mudah-mudahan huraian kita yang sudah itu telah dapat kita pahami dan telah menjadi keyakinan kita. Jadi pada malam ini tiba masanya kita mempelajari sifat yang kedua daripada sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qidam ni salah satu sifat yang wajib yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap orang mukallaf pula wajib mempelajari. Bukan saja wajib mempelajarinya, tetapi wajib memahaminya. Bukan saja wajib memahami, tapi apa yang dipahami itu wajib diyakinkan. Wajib diyakininya. Jangan ada pun sedikit syak dan ragu, walaupun sebesar ujung rambut. Jadi sifat al-qidam ataupun qidam, sifat yang wajib yang kedua bagi Allah SWT, inilah yang kita nak uraikan pada malam ini. Para hadirin yang dirahmati sekalian, qidam ataupun al-qidam ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Melayunya sedia. Arti qidam itu bahasa Melayunya sedia. Sedia di sini tidak boleh kita artikan ataupun tidak boleh kita pahamkan seperti mana biasa. Ataupun bagaimana kita pahamkan perkara yang biasa kita paham. Yang biasa kita paham tentang kita hubung dengan kelimah sedia. Kalau kita pahamkan arti qidam itu, bagaimana yang kita pahamkan dengan arti perkataan sedia yang kita nisbahkan kepada benda-benda. Tentulah begini rupa. Saya buat misal umpama. Kalau kita balik ke rumah daripada tempat kerja kita, sampai di rumah kita lihat nasi sudah sedia ada di dalam dulang, ditutup oleh tudung saji yang disediakan oleh isteri kita. Kita buka tudung saji, nasi sudah siap dan lauk sekali, itu sedia juga namanya. Nasi sudah sedia. Kita balik, kita lihat nasi sudah sedia.
Itu sedia yang kita paham, yang kita biasa paham lah, yang kita nisbahkan kepada benda-benda. Balik-balik saja kita lihat nasi sudah sedia. Angkat tudung pagi, dah sedia nasi. Nasi dah standby saja. Malam dah sang isi itu sayang sangat dan suami dia. Malam dah banyak masuk dakwah. Balik-balik nasi dah sedia. Sebelum balik suami dia dah masak nasi awal-awal lagi. Tak, sebelum masuk dakwah dulu. Sekarang pukul 2 belum masak. Ini tu misal ni. Misal. Itu sedia juga. Saya balik ke rumah, tiba-tiba nasi saya sudah sedia. Disediakan oleh isteri saya. Sedia juga namanya. Orang yang datang ke Darul Arkam, katalah kali pertama. Datang-datang, saya tengok madrasah ni sudah sedia ada. Saya datang ke Darul Arkam, madrasah Arkam bersedia ada. Sedia juga arti. Dengan makna sedia juga, dengan arti sedia juga. Itu sedia yang kita beri arti mengikut biasa, mengikut adat kebiasaan. Kalau kita nak sebut istilah ilmu pengetahuan, istilah ilmiah kata orang sekarang ni, itu arti sedia pada lorah. Arti sedia pada lorah, pada bahasa, pada tangkapan orang ramai, pada sebutan hari-hari, pada yang dipaham oleh orang ramai, begitu. Balik ke rumah, tiba-tiba nasi sudah sedia ada. Itu sedia lah namanya. Tetapi bila kita katakan kidam ataupun sedia di dalam perbahasan kita pada malam ini, iaitu kita sandarkan kepada zat Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat yang kedua, sifat yang wajib daripada sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita faham dalam sedia seperti mana yang saya gambarkan tadi. Kalau kita gambarkan sifat sedia Allah seperti mana yang saya gambarkan tadi, sebenarnya kita gambarkan sampai di rumah nasi sudah sedia ada, itu sudah syirik itu. Jadi arti sedia bukan yang seperti mana saya katakan tadi, bukan begitu yang dikehendaki oleh syarak, atau bukan begitu yang dikehendaki oleh istilah syariat kita. Arti sedia pada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dikehendaki mengikut istilah syariat kita ataupun mengikut syariat Islam ialah ibarat daripada menafikan ada permulaan wujudnya Tuhan, ataupun ibarat daripada menafikan adanya Tuhan itu. Ibarat daripada menafikan ada permulaan adanya Tuhan itu. Jadi yang dikehendaki oleh syariat kita, yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib bersifat sedia, kita menafikan Allah itu ada permulaan. Kita tolak kalau ada orang mengatakan Tuhan itu ada permulaan, ataupun kalau ada orang katakan Allah itu ada didahului oleh tiada. Kita tolak kalau ada orang berkata Allah itu tiada dulu baru ada. Jadi ini katakan Allah itu sedia ada, artinya adanya Allah itu tidak ada permulaan. Allah itu adanya tiada dulu oleh tiada. Adanya Allah itu tidak boleh tiada dulu kemudian baru ada. Jadi adanya Allah itu tidak ada permulaan, tiada dulu oleh tiada. Kenapa? Allah itu tidak ada siapa yang menjadikan. Setiap yang ada permulaan itu ialah sesuatu yang ada, yang kena jadi, ada penjadi. Setiap yang kena jadi ada permulaan. Adanya Allah, dia tidak ada kena jadi, seperti mana yang kita bahas dalam sifat wujud dulu. Jadi oleh kerana adanya Allah itu tidak ada yang menjadikan, sebab itu adanya Allah itu tidak permulaan. Tiada diduduk oleh tiada. Adanya Allah itu tiada diduduk oleh tiada ataupun tiada ada permulaan. Sesuatu yang ada permulaan itu oleh kerana dia dijadikan. Allah tidak dijadikan, tidak ada penjadinya. Sebab itu adanya Allah tidak ada permulaan. Sebab itu adanya Allah tiada diduduk oleh tiada. Kalau kita katakan Allah itu ada diduduk oleh tiada, jadi adanya Allah itu ada yang menjadikan. Kalau ada yang Allah ada yang menjadikan, terbatal pula perbahasan wujud tadi itu. Yang dikatakan ada yang Allah itu tidak ada yang menjadikan, yang dan juga ada yang Allah itu tidak bersebab. Tak payah kena ulang lagi. Jadi makna yang sebenar